أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung pada muka surat yang ke-221 iaitu bab yang ke-64 daripada perkara-perkara yang membatalkan wuduk, iaitu kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin. Babu al-wudu'i min al-qai'i war-ru'af, bab wuduk daripada sebab muntah. Qai disebut sebagai muntah, war-ru'af ia ini khuruj ad-dam min al-anf, keluar darah daripada hidung ataupun keluar darah daripada mata. Bahasa mudahnya tuan-tuan, adakah darah itu membatalkan wuduk? InsyaAllah kita akan tengok dalam kitab kita ni. Baik, itu dipanggil ar-ru'af. Al-qai maknanya muntah. Masalah 324. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah seseorang yang ada wuduk maka muntah dia muntah ataupun keluar darah daripada hidung ataupun keluar darah daripada mata, maka pada mazhab kita Syafi'i tiadalah membatal ia akan wuduk. Itu jelas dalam mazhab kita Syafi'i, muntah dan darah tidak membatalkan wuduk, tapi dia najis. Kena bezakan di antara kedua-dua. Ada perkara yang membatalkan sembahyang tapi tak batal wuduk, antaranya adalah najis. Macam orang yang pijak tek cicak, wuduk dia batal? Wuduk tak batal. Sembahyang, ya sembahyang batal. Sebab apa sembahyang batal? Sebab syarat sah sembahyang mesti pada suci daripada najis. Wa imma pakaian, wa imma tempat dia sembahyang dan sebagainya mesti suci. Tapi kalau dia terpijak tek cicak, adakah tek cicak tu membatalkan wuduk? Tak batal wuduk, tapi dia membatalkan sembahyang. Begitu juga tek cicak yang ada dekat baju, tek cicak yang ada dalam poket kita. Katalah wa imalah kita buat fardu takdir kepada masalah. Katalah tadi sembahyang subuh, bukan mereka masjid ni lah, masjid lain. Tu imam sembahyang, dalam baju poket dia ada tek cicak. Bukan imam kita lah, imam lain. Habis sembahyang ni doa apa semua, tu imam pun balik rumah. Balik rumah ni tu buka baju lah, dan pakai baju lain. Buka baru pasal dalam poket ada tek cicak. Sembahyang Jumaat tu lagu mana? Sah tak sembahyang subuh tadi imam dengan kita? Imam tanggung najis? Imam tanggung najis? Ada lagi masalah tu, masalah yang kedua pada imam berjunub dia lupa mandi. Ada masalah? Ada, memang ada. Dia main subuh, bangun subuh lewat, tugas imam 6-3 minit masuk waktu subuh, pukul 6 baru bangun. Kalau ambil wudu, rupanya malam tadi berjunub.
Syarat untuk semayang ni tuan-tuan, dia mesti suci daripada hadas besar. Buat apa diri tu imam? Habis semayang ni tuan-tuan, balik rumah baru ingat lah, pagi tadi terlupa mandi. Tu macam mana semayang? Nayah kita yang ikut tu macam mana? Baik, kaedah yang diletak oleh para ulama, para fuqaha, terutama dalam mazhab kita Syafi'i, setiap perkara yang imam buat, perkara tersebut tidak diketahui secara zahir oleh makmum, maka semayang dikira sah. Macam tadi, tiap cicak berada dalam poket dia, tak ada siapa pun tuan-tuan, imam makmum yang sebelum semayang dia cek poket tu imam, tak ada. Kita anggap dia zahir bersih, bersihlah dia, maka jadi imam. Semayanglah kita dengan dia. Balik rumah cek baru ada tiap cicak, maka imam ni tuan-tuan, dia kena ulang balik sembahyang, tetapi tidak wajib bagi makmum ulang sembahyang. Sebab apa tidak wajib bagi makmum untuk ulang sembahyang? Sebab tidak diketahui secara zahirnya imam tersebut batal sembahyangnya, kecuali kalau nampak tercicak dekat kaki dia, itu cerita lain. Nampak dekat kaki dia, maka kena tegur tu imam tu bahawa saya semayang dia batal. Ini cicak dalam poket, siapa yang nak cek poket tu imam? Yang mandi junub sama juga. Kita tak pernah tanya tu imam dah mandi belum? Mula kita tahu benda berlaku kat tempat lain. Jadi benda ni tuan-tuan, benda yang tidak diketahui zahir oleh imam, tak diketahui zahir oleh makmum, maka makmum semayangnya dikira sebagai sah. Dan tu imam tak cerita dalam WhatsApp, poket saya tadi ada tek cicak, siapa semayang dengan saya pagi tadi istilah qada, tak ya tak? Sembunyikan benda tu. Sebab apa dia? Sebab pengetahuan tersebut tidak diketahui oleh makmum. Tu disebabkan sebab dia menanggung najis. Tapi menanggung najis tu dalam keadaan dia seorang saja yang tahu, makmum tak tahu. Bila makmum tak tahu ni tuan-tuan, kita hukum secara zahir apa saja yang jelas. Sebaliknya serah kat Tuhan, tak tahu. Begitu juga dalam isu ni, isu tanggung najis. Darah ni tuan-tuan, dia najis, ya. Darah najis, muntah najis, termasuk muak budak. Kita ada anak kita setahun 2 tahun duduk menyusu, muak dia, muak tu dikira sebagai apa? Sebagai najis. Sebab kaedahnya diletakkan oleh para fuqaha, setiap benda yang berada dalam perut, setiap benda yang berada dalam perut, yang berada pada batin perut, maksudnya berada dalam perut, bila mana keluar wa ima daripada jalan depan, jalan belakang, kubur dan juga dubur, ataupun melalui mulut, bila mana keluar saja menjadi najis. Itu kaedah. Termasuk apa saja nama makhluk Tuhan, muntah kucing, muntah binatang, apa sahaja yang asal datang daripada perut, dalam perut dimaafkan oleh syarak. Macam najis berada dalam perut kita, muntah berada dalam perut kita, bila mana keluar saja maka dia dihukum sebagai najis. Termasuk daripada binatang, kecuali binatang ulat sutera, itu dimaafkan oleh syarak. Itu masalah kaedah-kaedah yang para ulama letakkan dalam isu najasah, dalam isu najis. Dan dalam kitab fiqh ada satu kitab dipanggil An-Najasatu Al-Ma'fuwat, ada lebih kurang 60 hingga 70 masalah berkaitan dengan najis yang dimaafkan oleh syarak. Ada 70 najis yang dimaafkan oleh syarak. Itu cerita lain lah, tapi penting tuan-tuan untuk kita tahu. Sebab apa dia? Sebab najis ni dia benda yang menjadikan ibadat kita tidak sah. Najis seperti kena kita tanggung anak kita yang masih lagi belum berkhatan dalam mazhab kita Syafi'i. Sebab budak ni tuan-tuan, mereka ni menanggung najis. Kalau yang ada pakai pampers tersebut ada najis, dia duduk atas kita, hukumnya adalah kita ni menanggung najis. So kena cek balik.
setiap daripada hal-hal tersebut supaya apa? Supaya dia menjaga ibadah kita. Antaranya apa tuan-tuan? Di antaranya muntah dan juga darah. Baik. Tetapi telah didatangkan oleh Imam At-Tirmizi akan hadis yang menunjukkan muntah itu membatalkan ia akan wuduk. Demikian bunyi hadisnya. An Abi Darda anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara fatawadda. Diriwayatkan daripada Abi Darda radhiyallahu taala anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muntah ia, maka mengambillah wuduk ia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi muntah, kemudian Nabi ambil wuduk. Dia kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, falaqitu Saubana fil masjid Dimashq fazakartu zalika lahu. Maka pergilah aku ke negeri Syam, lalu aku jumpa seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Sauban di dalam masjid Damsyik. Maka aku sebutkan demikian itu baginya. Kataku bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntah, lalu ia mengambil wuduk. Faqala sadaqa ana sababtu lahu wudu'ahu. Maka berkatalah Sauban, ya benar kata engkau itu, akulah yang telah menuangkan baginya air sembahyang. Itu kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kata satu hari Nabi muntah, kemudian Nabi ambil wuduk. Habis. Kata Abu Darda. Kemudian kata Abu Darda lagi, satu hari dia jumpa dengan Sauban. Di mana? Di Masjid Damsyik. Sauban ni sahabat Nabi. Dia cerita apa yang dia nampak daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sauban, betul apa yang hang kata, sebab apa dia? Akulah yang tuang air bagi Nabi ketika mana Nabi ambil air sembahyang. So tuan-tuan, hadis ini nak menunjukkan apa dia? Muntah membatalkan wuduk. Tapi kenapa mazhab kita Syafi'i kata tak batal? Adakah mazhab kita Syafi'i telah melanggar, ataupun mazhab kita Syafi'i telah crossing line daripada hadis ni? Sebab hadis ni tuan-tuan dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang sahih. Adakah al-Imam Syafi'i melanggar hadis sahih seperti mana yang difahami oleh sebahagian daripada orang? Kita tengok apa hujah yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam isu ni. Sebab Nabi ambil wuduk baru, Nabi muntah, Nabi ambil wuduk. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i kata tak perlu ambil wuduk, sebab muntah tidak membatalkan wuduk. Kita tengok macam mana Imam Syafi'i dia jawab benda ni. Baik, itu nama kita Syafi'i, mazhab ni kata batal. Masalah 325, muntah dan keluar darah hidungnya batalkan wuduk. Kata Imam At-Tirmizi, dia telah memikirkan oleh ketiadaan seorang pun daripada ahli ilmu, daripada sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu daripada tabi'in, bermula wuduk daripada sebab muntah dan keluar darah daripada hidung itu batallah ia, batal wuduk. Dan siapa yang kata macam ni tuan-tuan? Yang kata ni adalah Sufyan Al-Thawri, Ibnu Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq bin Rahuyah. Dan kata setengah daripada ahlul ilmi tiada batal wuduk dengan sebab muntah dan keluar darah daripada hidung. Dan ialah perkataan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Mazhab kita Syafi'i dengan mazhab Maliki mengatakan wuduk tak batal bagi muntah. Jadi apa hujah mereka yang kata tak batal, sedangkan hadis tu kata batal? Ini tuan-tuan, perkara yang pertama kita kena ingat, bila mana berlaku sahaja satu hadis yang sahih, kemudian berlaku pertembungan pendapat di kalangan para imam mazhab, satu benda yang kita kena buat apa tuan-tuan? Sangka baik dengan imam. Bukan mana imam tu dia menanggapi hadis sahih tu, maka dia cross line daripada hadis sahih tak. Para imam kita tuan-tuan, tak ada mana-mana imam yang menolak hadis sahih. Ini saya betulkan sebab ni ada rakaman nanti masuk dalam YouTube.
Tidak ada mana-mana imam yang menolak hadis sahih. Cuma macam mana imam itu memahami hadis sahih, itu yang menjadi titik khilaf di kalangan para imam mazhab. Bukan imam tolak hadis sahih seperti mana yang difahami oleh sebahagian daripada masyarakat kita. Tidak ada imam mazhab yang menolak hadis sahih. Cuma cara mereka memahami hadis sahih sahaja yang menjadi khilaf kepada mereka. Cara faham, bukan menolak. Cara faham. Bersangka baik kita dengan imam yang empat dalam isu ni. Dalam isu ni Imam Ahmad kata batal, Imam Sufyan As-Sauri kata batal, Ibnu Mubarak kata batal based on kepada hadis ni. Tapi Imam Syafi'i kata tak. Imam Malik pun kata tak batal. Kita kata takkan imam langgar hadis sahih. Ni hadis sahih ni takkan nak langgar. Sedangkan hadis sahih ni tuan-tuan diamalkan. Orang macam ni tuan-tuan dia kena ada sangka baik dengan imam mazhab. Imam mazhab ni tuan-tuan dia bukannya macam kita. Depa ni tuan-tuan kajian depa tu mendalam. Dia kaji tu sampai lumat. Dia bukan pada dengan satu hadis ni saja. Dia berpada-pada dengan hadis-hadis yang lain. Cek balik hadis yang lain, tengok mana hadis yang sahih dan yang kuat. Sahih saja tuan-tuan belum tentu lagi diamalkan oleh fuqaha. Betul, dalam Sunan At-Tirmizi ada dua hadis yang sahih tetapi tidak diamalkan oleh fuqaha. Yang pertamanya hadis Nabi sembahyang jamak tanpa sebab. Bukan sebab hujan, bukan sebab sakit, bukan sebab musafir. Yang kedua, hadis orang minum arak kali keempat dibunuh. Kan arak ni tuan-tuan hukum dia pada 80 sebatan. Orang minum arak kita dapat tangkap 80 sebatan. Zaman Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Umar 40. Ni zaman Sayyidina Ali tambah lagi 40 sebatan. Dari 80 sebatan. Hadis yang sahih kata bahawa kalau minum kali keempat ditangkap oleh pemerintah, maka faqtuluh, kata Nabi, bunuhlah dia. Bunuh. Tapi adakah hadis yang kata orang minum arak kali keempat dibunuh tu diamalkan oleh para ulama? Tak ada. Ulama tinggalkan hadis tu walaupun hadis tu sahih. Itu tuan-tuan. Sebab tu tak semestinya hadis tu sahih maka dibuang macam tu. Tak. Imam kita tak pernah buang hadis sahih, cuma tak amal. Tak amal lain, buang lain. Baik, beza. Begitu juga hadis dhaif. Adakah hadis dhaif semua dibuang, tak diamalkan? Tak. Ada juga para ulama mengamalkan hadis dhaif bila mana tidak ada hadis sahih dalam masalah-masalah tertentu. Antaranya hadis tentang sapu jabirah. Ya, kita luka, kita balut dengan kita. So nak ambil wuduk ni tuan-tuan, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Tak ada hadis yang sahih cerita tentang ambil wuduk atas jabirah ni. Tak ada hadis sahih yang cerita tentang lagu tu. Cuma adalah satu hadis yang Imam Ahmad menghukumkan hadis tu dhaif. Apa dia? Hadis Nabi sapu atas balutan. Hadis tu dhaif, tapi diamalkan oleh empat mazhab. Kata siapa yang tangan dia bersimen atau tangan kita cedera, kita balut, dia panggil jabirah. Jabirah mana? Balutan. Kita ambil wuduk, sini boleh kena wuduk, ambil macam biasa yang terbuka tu. Tu yang berbalut tu dilalukan air. Perbuatan melalukan air ni tuan-tuan daripada hadis Nabi, tapi hadis tu dhaif. Tapi kalau tuan-tuan baca dalam mazhab yang empat, semua kata pada bila mana berlaku balutan, sapu saja air. Sedangkan hadis tu hadis dhaif. Tapi ulama amal sebab apa? Tidak ada hadis sahih dalam masalah itu. Mana yang lebih baik, mengamalkan hadis dhaif ataupun qiyas? Kata Imam Ahmad, mengamalkan hadis dhaif lebih baik daripada qiyas. Sebab hadis dhaif masih lagi hadis. Cuma yang tuan-tuan tarafnya tidak sampai kepada boleh dijadikan sebagai hujah dalam hukum. Itu Imam Ahmad.
Tu benda ni lah tuan-tuan, saya duk abang dekat masyarakat. Sangka baik dengan imam-imam. Kalau kita nampak satu hadis imam ni tak amal, pasal apa imam ni tak amal? Tu kena terjun dalam kitab dah, dia terang. Kalau kitab dalam mazhab kita Syafi'i ni tuan-tuan, kitab kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i sendiri, dia cerita jelas dah pasal apa dia amalkan hadis ni, pasal apa dia tolak, dia tinggalkan hadis tu, tak amalkan hadis, dia cerita lah. Cuma kita lah nak kena Islam sikit, nak kena terjun dalam kitab dia, ambil masa dalam mau buat kajian, kena baca. Penuntut ilmu hari ni tuan-tuan, dia malas nak baca. Dia tahu imam tu tolak, imam tu tak pakai hadis, terus dia cok imam tolak hadis. Dia tak tahu imam tu ada hujah-hujah yang lain. Mungkin hadis ni tuan-tuan kuat di sisi Imam Ahmad, tapi tak kuat di sisi Imam Syafi'i. Hadis ni sahih, ya sahih, tapi mungkin ada hadis yang lain yang lebih sahih, seperti mana riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari ada riwayat hadis berkenaan dengan pada muntah tidak membatalkan wuduk. Dan hadis itulah yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam isu ni. Tu yang masalah khilaf. Saya beritahu buat tuan-tuan, pertama sangka baik, yang kedua buat dia cari, kena gali. Kalau tuan-tuan orang awam tak apa, tapi kalau kita ni ustaz, asatizah, guru, mesti selam dalam untuk cari punca mananya imam tu kata lagu tu. Tu kerja ustaz lah, kerja jabatan mufti, kerja profesor-profesor yang duduk universiti, pensyarah-pensyarah, dia kena buat lagu tu, baru dia nampak. Orang awam ni dah, orang awam tak diberatkan dengan benda tu. Kita pun tahu dah tuan-tuan, muntah tak batalkan wuduk, memang kita tahu dah daripada kecil lah duduk mengaji kafar tu, sekolah-sekolah pun ngajak benda tu lah. Tapi apa hujah yang kata tak batal? Tu kena selam dalam kitab. Secara umumnya macam tu. Baik, itu kata Imam Syafi'i. Tengok apa Imam Syafi'i kata dalam pada babu al-wudu'i minal ghaid. Dan apabila muntah seseorang, mahulah membasuh ia akan mulutnya dan barang yang kena muntah daripadanya, maka tiadalah memadai akan dia lain daripada yang demikian itu. Dan begitu juga apabila keluar darah daripada hidung, mahulah ia membasuh barang yang kena darah daripada hidungnya dan lainnya. Dan tiadalah memadai akan dia lain daripada yang demikian itu, dan tiada atasnya wudu. Itu kata Imam Syafi'i. Siapa yang muntah, pergi basuh mulut dan tempat-tempat yang kena muntah sahaja. Begitu juga darah hidung. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalimah wuduk kat situ. Kalimah wuduk ni dilihat pada segi lughawi Arab, dia dua kan, dia ada lughah dengan istilah. Ustaz Azad tahulah, kalau Ustaz Azad mengajar kitab fiqh haji tu, memang dia kamal dulu. Istilah as-salah, sembahyang, dia akan datang istilah bahasa lughah Arab apa dia as-salah. Kemudian baru yang kedua kata istilah syarak. Kalau sembahyang ni tuan-tuan, istilah lughah, orang Arab panggil as-salah dengan mana ad-du'a. Itu sembahyang, ad-du'a. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis, sahabat menggunakan kalimah kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kami nusalli, bagaimana kami nak selawat. Sebab kalimah as-salah tu juga tuan-tuan daripada kalimah salawat. Kita selawat juga dipanggil sebagai as-salah. Adakah selawat dengan makna as-salah dengan makna sembahyang? Bukan. Dengan makna apa? Dengan makna selawat dengan makna doa. Macam kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami nak selawat kepada kamu ya Rasulullah. Maka Nabi ada selawat Ibrahimiyah. Betul, istilah lughah tu tuan-tuan, dan istilah syarak ni penting. Istilah lughah penting, syarak penting. Contoh macam wuduk. Wuduk ni tuan-tuan, apa istilah bagi lughah Arab? Wuduk di sisi orang Arab adalah basuh mulut dan tangan. Itu wuduk pada segi lughah Arabiah. Maka Imam Syafi'i dia faham apa dia?
Yang Nabi ambil wuduk dengan makna apa dia? Basuh mulut dan basuh tangan. Maksudnya kan muntah tu keluar daripada mulut, maka dibasuh mulut. Bukan ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Imam Syafi'i dia tak faham macam tu. Dia faham dengan maksud al-wuduk dengan makna lughah Arabiyah. Dengan maksudnya pada basuh mulut dan basuh tangan. Mana dalilnya? Dalilnya dari riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi kata barang siapa nak makan, hendaklah dia berwuduk terlebih dahulu. Dan Nabi sebut dalam riwayatnya al-barakatu, berkat itu ada pada wuduk sebelum dan selepas makan. Nabi kata al-barakah, berkat ni tuan-tuan pada makanan. Kata Nabi apa dia? Yakni kamu berwuduk sebelum makan dan kamu berwuduk selepas makan. Ada tak kita makan kita ambil wuduk? Tak lagi nak makan lagi kan? Pakai-pakai ambil wuduk dulu. Ada? Tak. Masuk wuduk kat situ apa tuan-tuan? Basuh tangan. Basuh tangan. Tak satu kefahaman yang tak waqi'iyah, tak realiti. Kalau kita kata nak beramai hadir tu, kita kata okey, hari ni siapa nak makan subuh tak lagi, semua pakai ambil wuduk. Sebab Nabi kata berkat tu ada pada wuduk sebelum dan selepas makan. Tak ada ulama faham lagu tu. Ulama faham lagu mana? Basuh tangan. Sebab wuduk dekat situ tuan-tuan, istilahnya bukan istilah syarak, tapi dipanggil istilah lughawi. Orang Arab faham dengan mana wuduk apa dia? Basuh mulut dan basuh tangan. Itulah yang difahami oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, memahami segi lagi lughah dan juga istilah syarak. Itu penting. Sangat-sangat penting untuk kita memahami perkara tersebut. Ini tuan-tuan bukan benda mudah, sebab nak kena kaji bahasa pula. Dan Imam Syafi'i ni tuan-tuan spesialisnya memang dalam bidang bahasa. Memang dalam bidang bahasa. Sebab Imam Syafi'i dia antara asfahul lisan. Dia lisan dia fasih, dan bahasa Arab dia sangat-sangat baik. Banyak baik tu lalu baik. Tak pernah berlaku lahan. Berlaku lahan ni berlaku kesilapan dalam nahu, kesilapan dalam penuturan Arab. Bila mana Imam Syafi'i dia sebut. Sebab tu kata orang mengaji lughah Arab, cakap Imam Syafi'i ni jadi hujah dalam ilmu nahu. Cakap bukannya tulisan. Kalau tulisan ni ialah tuan kita faham. Kalau kita baca teks Arab, kadang-kadang tulisan tu betul, ikut nahunya, ikut grammarnya. Tapi bila bercakap terabur, ada. Macam kita lah orang Melayu kan, cakap Melayu ni ada lorat dia. Tapi kalau kita tulis karangan, kita guna bahasa Melayu pure. Arab sama. Arab kalau dia tulis kitab, syekh Arab dia akan guna bahasa Arab pure, dengan nahunya, supaya orang boleh faham. Tapi kalau cakap, dia cakap dalam bahasa pasar. Tapi Imam Syafi'i tak. Imam Syafi'i kalau bertutur, dia akan guna bahasa fasih. Itu Imam Syafi'i, imam kita lah, imam panutan kita. Sebab tu kalau siapa yang pergi Mesir, jalan ke Mesir, jangan lupa singgah di makam beliau. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau wafat di Mesir 1204 Hijrah, dan dalam tu ada 2 makam. Makam pertama makam Imam Syafi'i, yang kedua adalah makam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam masjid tu. Ziarah imam. Sebab Imam Syafi'i ini tuan-tuan jasa dia terlalu banyak dalam agama kita. Hidup saya tuan-tuan 55 tahun. Lahir 150, wafat 204. Jadi hidup dalam keadaan usia yang begitu singkat, tetapi jasa dia begitu banyak. Tu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita bernaung di bawah mazhab dia. Imam Syafi'i ini lain. Untuk siapa yang kaji dalam mazhab Imam Syafi'i ini tuan-tuan, dia tak akan tukar mazhab dah. Dia akan duduk dalam mazhab tu. Dan ada juga tuan-tuan di kalangan para ulama Hanafi yang keluar daripada Hanafi masuk Syafi'i. Bila mana dia kaji secara dalam, secara detail, secara halus, dia akan nampak.
yang duk kata dekat Imam Syafi'i mazhab PE lah apa lah tu, depa ni tuan-tuan tak kurang daripada apa yang depa cakap tu, tak menyebabkan sikit pun martabat Imam Syafi'i jatuh, tak sikit pun tak. Tu kata Imam, tu dia. Kalau nak tahu tuan-tuan pemikiran Imam Syafi'i ni, boleh baca dua kitab dia, Al-Um dan juga Ar-Risalah. Dua kitab ni memang dua kitab jadi rujukan para ulama sampai pada hari ni. Tu kitab bila itu maksud dia, kata Imam Syafi'i. Baik, dan kata Syafi'i lagi, dia kata Al-Imam Syafi'i lagi pada bab akhir, dan barang siapa telah mengambil air sembahyang dan muntah ia, kemudian tiada ia berkumur-kumur, atau sudah mengambil air sembahyang dan keluar darah hidungnya, kemudian tiada membasuh ia akan barang yang kena darah daripadanya, nescaya mengulanglah ia akan sembahyang, kemudian daripada berkumur-kumur dan basuh barang yang kena darah daripadanya apabila ia sembahyang dengan yang demikian, kerana sembahyang ia dan atasnya najis, bukan ulang sembahyang itu kerana wuduknya batal. Kata Imam Syafi'i, kalau satu orang muntah, dia tak berkumur-kumur, dia turun masuk sembahyang, maka wajib dia ulang sembahyang. Sebab apa wajib dia ulang sembahyang? Sebab najis, muntah tu najis, bukan sebab batal wuduk, tapi sebab apa? Sebab dia menanggung najis. Mana najis tu? Muntah tu. Muntah tu najis, tapi najis tak batalkan wuduk, dia membatalkan sembahyang, maka dia pergi berkumur-kumur dan ulang baliklah dia sembahyang. Begitu juga muntah kena pada kain, muntah kena pada baju, muak baby kita, muak anak kita, semua dikategorikan sebagai najis. Kalau bawa dalam sembahyang, maka sembahyang itu tidak sah, tetapi tidak membatalkan wuduk. Macam kita lah nak main masjid, tu main dengan cucu, duk lama-lama kawan tu muntah, habis kena muka dengan tangan kita, dengan baju habis semua. Tu nak buat macam mana? Pergi basuh, pergi basuh, kemudian tak payah ambil wuduk, tak payah ambil wuduk lain. Sebab apa? Sebab najis tidak membatalkan wuduk, tapi oleh kerana dia najis, kita tak boleh bawa dalam sembahyang. Itu saja. Kalau kita taklah kaedah tersebut, jadi kalau kita masuk masjid ke, pergi mana-mana surau ada tek cicak, kalau terpijak dia tuan-tuan, pergi basuh kaki je, tak payah ulang wuduk. Kalau rajin nak ulang pun tak apa, tak ada masalah. Nak ulang lah, dia kata tak puas hati Ustaz betul apa, pijak najis, tak payah wuduk, memang tak payah wuduk, tapi dia nak buat wuduk juga, ya silakan, tak apa, tak ada masalah. Boleh untuk ulang wuduk. Baik, habis bab muntah tu. Kemudian bab al-wuduk minan nabis, bab pada menyatakan air sembahyang dengan air nabis. Air nabis ni masyhur, kalau orang Arab ni, tak tahu Ustaz Izzat bisa buat, tak tahu dah. Saya dulu ngaji, dulu rajin buat air nabis ni. Apa dia air nabis? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah air nabis itu ialah buah tamar atau kismis, dan seumpamanya dari direndam ke dalam air supaya keluar manisnya kepada air. Tu air nabis dia panggil. Kan air ni tuan-tuan ni, kita ambil kurma tu, cari dia letak, kemudian letak dekat dapur, tutup, biar semalaman, dia akan keluar jus dia tu kan. Jus tu yang kita minum. So air yang ni tuan-tuan, air perahan ataupun kita kata air yang kita campur dengan kurma tu, air tu dipanggil air nabiz. Air nabiz. So air nabiz ni tuan-tuan elok dibuat ketika mana bulan puasa. Dan itulah yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan sahur, buka tu Nabi akan dah simpan air tu, sahur esok tu Nabi akan minum, dan untuk bagi kita kekuatan air nabiz. Cuma air nabi ni tuan-tuan, dia tak boleh peram lebih 3 hari. Ni kena ingat, dia tak boleh lebih peram lebih 3 hari. 3 hari kita simpan, hari keempat baru minum. Di sistem mazhab Syafi'i haram berdosa. Sebab apa? Sebab dia tukar menjadi air yang boleh bawa kepada mabuk. Dia tukar jadi masam tu, tu tak boleh minum lah. Dalam mazhab kita Syafi'i hadkan 3 hari.
Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hanbali dia kata tak. Kalau air pakai kurma yang jenis mahal tu, dia tahan lama seminggu. So kalau air tu tak tukar jadi masam, boleh minum walaupun seminggu. Mazhab sendiri kata tak, 3 hari saja kena buang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nanti dia jadi masam. Kalau kita minum, kita jadi khayal. Tak air nabis. Dia bukan air ketum. Ketum ni tuan-tuan memang tak boleh lah. Tak tahu lah tuan-tuan bisa minum, tak tahu lah. Ketum ni tuan-tuan, dia bukan minum banyak pun, sikit tu ya dah. Sikit. Air ketum. Warna hijau, ingat air tebu. Kita pun minum lalok. Saya tahun raya 2018 pergi rumah saudara dekat Bota. Raya kedua tu lah. Bawa isteri dengan bawa keluarga. Kemudian dah habis makan-makan, mak saya pergi tandas. Pergi tandas tu habis balik tu tuan-tuan, mak saya kata dia pun ni puasa ayak tebu. Saya kata puasa ayak tebu. Tengok kat belakang rumah tak ada ayak tebu. Yang banyak daun banyak ah. Saya pun tanya dekat saudara tu, abang lah, sepupu lah, tapi tua pada saya. Dia kata, Abang Bozik, buat ayak tebu lah. Dia kata tak, tak usah bang ayak tebu, ayak ketum. Boleh kau buat ayak ketum? Dia kata tu belakang tu pokok sungguh banyak. Saya kata ayak ketum ni berapa? Jual kat mereka tu belakang setengah minum. 1 tong ni tu lah. Ada dekat 4 tong. Saya kata kat mak saya, dia balik mak saya, lagi poliman tangkap kita, kita lagi kena ketum. Tak tahu lah tuan-tuan, dia pun minum kata ketum ni original. Yang dia kata, dia pun kata tak boleh tu. Saya sembang dengan geng-geng yuk minum ni. Dia pun kata, ustaz, yang tak boleh minum ni, yang kita campur dengan ubat gegat pun. Kita campur ubat gegat, kita campur yang ni, kita dah tukar kan dia punya struktur air tu dengan benda yang lain. So fiqah, pandai apa daripada ulama ni. Cerita lah. Minum sikit je, tapi memang orang minum ayak ketum ni memang dia tenaga dia lain macam. Tak tahu lah, wallahu a'lam, tapi setakat fatwa undang-undang negara salah. Memang salah. Kalau orang Arab Yaman ni tuan, dia pakai satu daun, dia panggil daun ghat, dia panggil. Daun tu dia macam daun sirih tu kan. Kita lipat, kita gigit, kita kemam bawah lidah 24 jam tuan, mata takkan layu. Lagi dia orang yang bawa kereta kan. Orang Arab ni dia tak ada R&R macam kita ni. Tu bawa kereta ni, makan daun tu mata takkan padam, dia takkan mengantuk. Tu dia panggil daun ghat, dia panggil. Macam kita ketum lah kot, tak tahulah. Bila kata tu tak tahulah tuan-tuan biasa minum, saya tak biasa lah. Walaupun hati depan ulak pula, dia kata tak nak kerja, petakat gambar aku letak dalam Facebook, mati tu. Dengan kalau benda-benda syubhah ni tuan-tuan, tak payahlah. Bila cari air Pepsi ke, under plus ke apa ke. Tapi nak kata ni air nabis dia panggil. Nabi ni mana kita simpan lama, kemudian bertukar menjadi apa dia jadi seperti mana masam, maka dalam mazhab kita Syafi'i ni tuan-tuan tak boleh guna. Kena buang air tersebut. Jadi air Nabi ni yang kita buat perahan tu boleh tak digunakan untuk berwuduk? Ni masalah dia. Baik, maka air ini diperbuat air sembahyang dengannya atas kata setengah ulama. Adapun pada mazhab Syafi'i tiada sah mengambil air sembahyang dengannya. Sebab apa? Dia panggil air yang mukhtalit, bukan air mutlak dah. Air yang mukhtalit, air yang bercampur dengan benda suci. Tamar tu suci. Kita nak air mutlak pure je ni, tapi kita masuk sesuatu benda macam tadi kita masuk kurma. Jadi air ni tuan-tuan, kita tak panggil air mutlak lah. Kita panggil, dipanggil air mukhtalit ataupun air mutaghayyir, air yang telah berubah. Macam air kopi, air teh, air apa lagi, air sirap, air bandung. Boleh tak minum? Boleh. Maksudnya dia adalah suci, tetapi dia tidak dapat satu syarat lagi pada menyucikan. Tak, ayat mutlak ni suci dan menyucikan. Macam ayat mustakmal. Ayat mustakmal suci tak? Suci. Ayat mustakmal yang kita tada daripada wuduk kita tu, kita pergi ambil, pergi basuh kereta, boleh? Boleh. Tak ada masalah. Ayat mustakmal pergi jurul pokok, boleh? Boleh. Tapi nak ambil untuk wuduk, untuk angkat junub, tak boleh. Sebab apa?
dia tidak menyucikan. Ayat mutanajjis, pergi basuh kereta boleh? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak menyucikan dan dia tidak suci. Dia najis. Tu dia panggil air mutaghayyir, ataupun dalam istilah yang lain dia panggil air yang mukhtalit, air yang telah bercampur. So air bercampur ni tuan-tuan, dia tak dikira sebagai air mutlak. Baik, maka telah dikeluarkan dalam mazhab kita oleh Imam At-Tirmizi akan hadis yang menunjukkan sabdaan Nabi SAW mengharuskan mengambil air sembahyang dengan dia. Demikian bunyi an Abdullah bin Mas'ud qala sa'alani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi idawatika. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, katanya telah bertanya akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam al-jin. Apa malam al-jin ni? Malam al-jin ni tuan-tuan adalah malam Nabi berdakwah kepada jin. Lepas Isya tu Nabi panggil sahabat, siapa di kalangan kamu yang nak ikut aku? Oh, semua sahabat angkat tangan. Ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, nak ikut pergi mana? Nabi kata pergi berdakwah kepada golongan jin. Yang ramai-ramai pakai turun balik. Seorang yang angkat tangan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Inilah cerita dia. Dia ikut Nabi pergi pada pasir. Nabi buat bulatan besar. Dia kata, wahai Abdullah, kau duduk sini. Apa yang mai, apa yang kacau, jangan keluar daripada bulatan ni. Dia duduklah situ. Kemudian Nabi jalan sampai dia tak nampak dah bayang-bayang Rasulullah, diri Rasulullah pun tak nampak dah. Ketika Rasulullah hilang tu, dia kata, aku lihat jin yang terbang di kepala aku. Ada datang daripada Yaman, datang daripada Syam, terbang ke mana? Ke arah yang Nabi nak pergi tu. Nabi balik bila? Nak dekat subuh. Dia kata, Abdullah bin Mas'ud, aku sikit pun tak keluar daripada bulatan tu. Kalau dia keluar, tuan-tuan siap. Kalau dia keluar saja, habis duduk dalam bulatan tu. Maka itulah tuan-tuan, Nabi ajar satu surah kepada mereka, dia panggil surah Al-Jin. Dalam Al-Quran ada satu surah dia panggil surah Jin. Surah Jin ni tuan-tuan sikit ni, elok kalau tuan-tuan baca dalam rumah yang mana ada gangguan jin. Baca. Nasihat saya, ketika mana baca, apa ada gangguan main kat kita, jangan berhenti baca. Tu yang syarat dia. Kalau tuan-tuan baca, dia main depan tuan-tuan, buat itu, baca juga. Baca. Dia main jintik telinga kita, baca. Baca tuan-tuan. Ustaz pasal buat, tak pasal buat lah, tuan-tuan buat lah dulu. Bila kata suatu jin tu, elok jadi baca dekat rumah. Yang kita ada wazar rumah saya ada gangguan lah ustaz, baca surah Jin. Sebab memang Allah Ta'ala turunkan surah tu supaya dia orang insaf dan kembali balik bertaubat kepada Tuhan. Tu surah Jin. Ada satu rumah ni tuan-tuan, pengalaman masa di Darul Syifa dulu. Ada satu rumah ni, kita suruh dia baca surah Jin. Dia baca tuan-tuan, keluarga duduk, dia, isteri dia, anak dia 3 orang, dia anak besar. Duduk ni tuan-tuan baca. Baca ni tuan-tuan, pintu tu bam bum. Duk main pintu. Baca dia kata, apa-apa amal baca ya. Sampai habis dia baca surah Jin tuan-tuan, habis senyap. Sampai lah tuan-tuan tak ada gangguan di rumah. Itu surah Jin. Satu lagi tuan-tuan, Al-Baqarah. Al-Baqarah. Kalau yang mana ada ni kan, Baqarah panjang 3 juzuk. Bahagi anak kita, bagi berapa muka surat nak bagi. Baca ramai-ramai tak apa, baca tak berjemaah pun tak apa. Seorang baca lagu ni, seorang baca lagu ni, tak apa, asalkan dibaca. Surah Jin. Elokkan daripada letak tangkai apa semua, elokkan. Benda tu tuan-tuan, dia akan menjemput lagi benda-benda tu datang. Macam kita letak tangkai dulu, tuan-tuan ingat orang tua-tua je letak ikan puyuh kat atas palang rumah. Ikan puyuh tangkap kat sawah, dia keringkan dekat. Saya berjumpa tuan-tuan satu rumah, dia letak tahit besi. Tuan-tuan, tahit besi tuan-tuan tahu? Besi dia tarik lah, tak tahulah dia pakai tahit besi. Letak atas tu. Saya panjat pergi ambil kat alang rumah. Saya kata, ni apa ni tuan? Dia kata, ni tahit besi ustaz.
Buat apa otak besi? Hantu takut besi, dia kata. Hantu ni tuan-tuan, dia tak takut apa. Ikan puyuh ke, ikan keli ke, dia memang tak takut apa. Letaklah apa pun, dia tak takut. Syaitan dia tak takut yang tu. Syaitan dia takut satu je apa tuan-tuan? Orang yang mukhlisin. Tu dia takut. Letaklah ikan puyuh ke, ikan haruan ke, talapia ke, dia macam tu lah dia. Rumahnya gangguan ni tuan-tuan, nak buat senang je. Kalau tuan-tuan ni lah kukulah rumah kita kan, balik nanti tuan-tuan buka semua tingkap, buka tingkap, buka pintu. Yang penting cahaya masuk. Sebab tu bilik yang kosong ni tuan-tuan, jangan biar cahaya tak masuk. Paling tidaknya bilik tu kita buka langsir, bagi cahaya masuk. Kalau bilik rumah kita besar, rumah kita besar, bilik banyak, sehari tu kadang-kadang boleh kita buka tingkap, bagi cahaya masuk. Baik, dah buka ni tuan-tuan, pergi dekat penjuru rumah, menghadap ke arah kiblat, azan. Azan. Nak bawa lagu apa, bawa lagu apa pun tak apa. Nak Imam Mekah ke, Bilal Mekah ke, Bilal Madinah, bawa lah tak apa. Kemudian dah habis ni tuan-tuan, tepuk dekat dinding rumah tu. Kata, saya perintahkan, siapa-siapa yang ada dalam rumah ni yang bukan ahli keluarga kami, silakan keluar. Silakan keluar. InsyaAllah tuan-tuan bagilah lebih kurang dalam 10 minit itu. Kemudian selesai semua, tutup balik tingkap. Kalau nak biar buka pun tak apa. InsyaAllah benda tu akan keluar daripada rumah tersebut. Ni rumah kita tuan-tuan. Ada setengah tu dia tak tahan, dia pindah rumah. Memang ada. Tak tahan gangguan-gangguan terlalu kuat, pindah rumah, cari rumah lain. Tak. Itu rumah kita, itu tanah kita. Walaupun asalnya tuan-tuan, tanah kita tu hutan, memang tempat dia duduk. Tapi bila mana kita dah teroka, kita dah ambil milik tanah tersebut, tanah tu milik kita. Tanya kat dia, ada geran tanah tak? Tak ada, hang keluar. Tanah tu milik kita, rumah tu milik kita. Jangan sesekali keluar. Buat lama-lama ni tuan-tuan, dia akan hilang. Kalau setakat gangguan ni main lintah, duk rasa duk belakang kita, duk rasa tak apa. Gangguan yang paling teruk tuan-tuan, duk dalam bilik, besok bangun duk kat luar, tu teruk. Tu teruk dah tu. Teruk ni tuan-tuan, buatlah. Tapi kalau duk rasa isyak, duk rasa macam duk belakang, tu perasaan. Ni gangguan-gangguan. Rumah ni dia ada gangguan tu, tak apalah tuan-tuan, cerita lain, cerita tentang jin tadi mah cerita hantu pula. Baik. Sikit lagi tuan-tuan. Nak makan lapang dah ni. Baik. Kemudian faqultu nabizun, maka jawablah ia adalah air nabis, bukannya air mutlak. Faqala samaratun tayyibatun wa ma'un tahurun. Qala fatawadda minhu, maka jawabnya ialah buah kayu yang lazat dan air yang suci lagi menyucikan. Mengapa? Maka mengambillah wuduk sallallahu alaihi wasallam daripadanya. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan apa dia? Berkenaan dengan air dalam bekah. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawab Abdullah bin Mas'ud, itu adalah air nabis, yang dia bukan air mutlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia air yang diperbuat daripada buah kayu yang sedap, air yang suci lagi menyucikan. Maka Nabi berwuduk dengan air nabis tersebut. Maka kata Imam Tirmizi, hanya saja diriwayatkan ini hadis daripada seorang yang bernama Abu Zaid. Dia ialah mengambil daripada Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Zaid ini tuan-tuan seorang yang majhul, yang tidak diketahui di sisi ahli hadis. Maka tiadalah kami ketahui adakah baginya riwayat yang lain daripada ini hadis. Jadi insya-Allah dia akan terangkan hadis ni tuan-tuan, kenapa ulama tak beramal dengan hadis ni. Sebab hadis ni dalam istilah hadis dipanggil hadis yang tafarrud. Tafarrud ni bersendirian dalam periwayatan. Bila mana persendirian dalam periwayatan, selalunya dia min alamatil i'lan, dia daripada tanda-tanda hadis tu cacat. InsyaAllah kita akan lihat pada kuliah yang akan datang lah. Wallahu a'lam. Berhenti pada masalah 327. Wallahu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.